Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bersambung pada kitab kita yang bertajuk Pelajaran Tauhid. Yang mana ilmu ini adalah ilmu yang wajib bagi setiap orang muslim. Tak kira siapa pun dia, asalkan dia mukallaf. Asalkan dia mukallaf maknanya diberati akan hukum syarak. Asalkan dia cukup umur, yakni baligh, asalkan dia berakal, yakni dia tidak gila. Asalkan dia sampai seruan dakwah kepadanya, dan asal dia ni sempurna panca indera, maka dia wajib belajar. Ya, bukan saja seluruh penduduk Damansara Utama ni wajib belajar, bahkan seluruh penduduk dunia wajib belajar kitab. Bagi yang mukallaf, yang beragama Islam secara khusus. Yang sekarang yang mudah perbahasannya dengan dalil nakli dan akli yang dibahaskan oleh tuan guru kita almarhum Al-Habib Al-Mufassir Al-Faqih Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, seorang ulama Nusantara yang kelahiran daripada Singapura, yang asal keluarganya daripada Hadramaut, Yaman. Kita ulang sedikit lagi sebelum kita masuk kepada pelajaran yang kelima, di mana pelajaran keempat secara khulasahnya, ringkasannya, ya, terbahagi kepada 20 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Yang pertama, wujud, ada, qidam, sedia ada, baqa, kekal, mukhalafatuhu lil hawadith. Yang keempat, berlainan daripada yang baru. Nombor 5 muka surat 7, qiyamuhu bi nafsi, artinya berdiri dengan sendirinya. Yang keenam, wahdaniyah, artinya esa. Qudrah, artinya berkuasa. Iradah, artinya berkehendak. Ilmun, artinya mengetahui. Hayah, artinya hidup. Sama' artinya mendengar. Basar artinya melihat. Kalam artinya berkata-kata. Ini sifat 13 yang dihuraikan, yang disusun oleh siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang seterusnya disusun oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada tambah yang bawah itu, iaitu kaunuhu qadiran, keadaannya berkuasa. Kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, keadaannya yang berkehendak awalan. Yang kemudiannya keadaannya mengetahui. Kaunuhu hayyan, iaitu keadaannya hidup. Kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar. Kaunuhu basiran, keadaannya melihat. Dan kaunuhu mutakalliman, artinya berkata-kata. Secara ringkas membahaskan perkara-perkara ini, dan akan diperbahaskan yang seterusnya, iaitu kitab ini berdasarkan 3 teras, ya. Tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan 3 teras. Yang pertama, ilahiyat, ketuhanan. Yang kedua, nubuwat, iaitu bab kenabian. Yang ketiga, bab sam'iyat, benda yang kita dengar, yang kita percaya. Itu. Jadi selain daripada kita tahu tadi itu, muka surat ke-8 kita dah beritahu dalam kuliah-kuliah yang lepas, kadar ulang kaji, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Adam artinya tiada, hudus artinya baharu. Yang ketiga, fana, muka surat 8, artinya binasa, mumatsalatu lil hawadith, iaitu artinya serupa dengan baharu, yang mana kita dah bahas bulan 9, lepas tu bulan 10, ni bulan 11, sebulan sekali pengajian kita, alhamdulillah. Ihtiyajuhu ila ghairi, berarti berhajat kepada yang lain. Setiap sesuatu yang mana kita mengetahui akan sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala, mengetahui akan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu kita untuk tidak menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk, membantu menyucikan hati kita dengan tauhid yang murni, nurani, yang mana tidaklah kita terjerumus ataupun tergelincir dengan akidah yang salah. Kerana akidah inilah yang akan membawa kita kepada kebenaran. Akidah ini yang akan membawa kita kepada husnul khatimah. Akidah ini yang mana kita dapat, bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak, kita boleh berhadapan dengan Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang sejahtera. Seterusnya, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ta'addud, artinya berbilang-bilang. Yang ketujuh, ajzun, arti lemah, mustahil bagi Allah. Karahah artinya dipaksa, mustahil bagi Allah. Jahlun artinya bodoh, mustahil bagi Allah. Mautun artinya mati, mustahil bagi Allah. Sammam artinya pekat, mustahil bagi Allah. Ama artinya buta, mustahil bagi Allah. Bakam artinya bisu, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaunuhu ajizan, keadaannya lemah. Kaunuhu makruhan, kaunuhu makruhan artinya keadaannya dipaksa. Kaunuhu jahilan, keadaannya bodoh. Kaunuhu mayyitan, keadaannya mati. Kaunuhu asamma, artinya keadaannya kaunuhu a'ma, keadaannya buta. Kaunuhu abkama, artinya bisu. Semua ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan kita rasa benda ni, kita rasa ini benda-benda kecil saja. Bahkan ini ilmu yang paling besar yang kita perlu kita ketahui. Tinggi mana langit pun ilmu keduniaan yang telah kita pelajari, kalau ilmu sebegini kita tidak ketahui, bahkan rugi serugi-ruginya. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ada penekanan suara di sini tuan-tuan? Benda penting. Orang kata apa kuat sangat suara ustaz ni, ada orang komplain. Kena fahamlah, benda ni penting. Kan ini sifat dia 20 ya. Faham tak? Faham kata artinya Allah sifat. Dengar? Tak dengar? Betul ke tak? Benda ni penting Tuan Haji. Betul, penting ke tak penting Tuan Haji? Kalau tak penting, subhanallah, kesian kita. Kesian kita. Kesian kita. Kesian kita. Ni kita kena faham. Hak ni penting. Betul lah Haji? Ke salah Haji? Ini speaker tak ada kuat sangat ni. Saya tak ada, mulut tak ada buka besar-besar pun, sikit je. Dah memang suara kita macam tu. Slow and steady. Tak pakat ngantuk pula. Kuat pun kata tidur. Tu. Huraian sifat wujud kita dah beritahu. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Quran jelas, terang dan nyata. Kuliah kita bulan 10 kita dah bacakan ayat Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu tauhid, ada dua benda yang perlu kita pegang dalil dia. Yang pertama dalil yang berbentuk akal, yang berbentuk nakal. Akal dan nakal berbeza dengan ilmu fiqh. Kita dah bagi tahu supaya kita faham jelas begini. Pernah satu ketika ni nak bagi faham kalau dalam tauhid dia tak ada dah lain-lain, ubah-ubah dah tak ada faham tak? Tak ada ubah-ubah dah tak ada. Tapi dalam fiqh dia boleh jadi hak wajib, sunat, harus, makruh, haram. Dia tu pecahan-pecahan dia. Ada yang haram aradi, ada yang haram zati, ada yang makruh aradi, ada yang makruh zati. Apa maksud aradi zati? Yang mendatang dengan yang zat. Arak, babi itu haram dari segi zat. Tapi ada benda yang mendatang yang haram. Apa dia? Makan nasi. Makan nasi haram ke Ustaz? Ya, makan nasi. Makan beras. Orang tak makan beras, orang makan nasi. Ya, orang tak makan beras, orang makan nasi, masak nasi. Tapi makan daripada beras, duit yang dibeli daripada duit yang haram. Duit riba, duit judi, duit tipu orang, duit rasuah. Haram tak beras tadi makan? Beras orang tak makan Ustaz. Ya, orang tak makan beras, orang makan nasi. Betul. Beras yang dibeli dengan duit yang haram, dimasak walaupun dengan air yang suci sesuci-sucinya. Tetapi duit yang dibeli itu bukan dengan duit yang halal, duit yang haram, maka itu kata haram yang mendatang. Itu macam tu. Pernah satu ketika Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ni sahabat Nabi pangkatnya, anak sepupu Nabi pangkatnya, Sayyidul Mufassirin, penghulu segala orang yang menafsirkan Al-Quran, seorang sahabat yang hebat. Beliau ni mengajar. Satu ketika ada dua orang datang. Dua orang datang tu bertemu dengan, ini diceritakan oleh guru kami semalam, Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz, semalam ketika saya di Singapura malam tadi. Beliau mengkisahkan kisah ini. Berlaku kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Moga-moga Allah meridai kedua-duanya. Seorang ni dalam majlis, seorang ni bertanya satu soalan. Wahai Abdullah bin Abbas, beritahu kepada saya, adakah masih harapan? Ada harapan untuk bertaubat bagi orang yang membunuh orang? Itu antara dosa yang sukar untuk diampunkan. Membunuh orang, apatah lagi bunuh orang Islam dengan sengaja. Maka jawapan yang diberikan kepada lelaki yang pertama, beliau menjawab, beliau kata ada pengharapan, masih ada harapan. Datang pula orang kedua, ini yang dinamakan pengajaran. Sebab tu kita kena duduk di dalam majlis-majlis khair sebegini, majlis-majlis baik seperti ini, membahaskan ilmu-ilmu Allah, sebab ada kebaikannya di situ. Orang kedua datang, dia pun tak ada yang masa soalan yang pertama, kemudian dia datang dan dia tanya dengan soalan yang sama. Lelaki yang kedua, wahai Abdullah ibn Abbas, adakah masih ada pengampunan bagi orang
Apa dia? Bagi orang yang membunuh orang masih ada yang boleh bertaubat? Maka dia jawab tidak. Baik. Para jamaah menjadi pening. Bagaimana kata pula? Yang ni tak dikata ya, naam, yang ni kata la, yang kata tidak. Bagaimana mungkin? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya ini yang dikatakan. Berhati-hatilah dengan firasat orang mukmin, kerana mereka memandang, Nabi sebut, mereka memandang dengan pandangan Allah. Mereka dibukakan mata basyirah. Mereka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan mata batin, dia boleh nampak. Kata Imam Ghazali, hati manusia ini umpama cermin. Cermin. Apabila cermin, dia boleh membalikkan balik apa yang di hadapannya. Sekiranya hati itu bersih, maka dia boleh terpantul apa image yang nampak sekian dengan bantuan pandangan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah jadi pening. Macam mana soalan satu boleh jadi dua jawapan, bertentangan, kontra? Maka tengok kepada keadaan. Rupanya ini yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk para ulama, para awliya, apatah lagi beliau ni sahabat Nabi. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana beliau tengah berkhutbah, beliau nampak sahabat-sahabat yang mana bakal akan diserang daripada jauh, dia suruh tepi, naik. Tu padahal jauh. Pelik para jamaah. Kalau tengah sembahyang Jumaat, khutbah Jumaat di Masjid Mujahidin ni, kalau dengar macam tu, pening kepala orang. Tapi ni dikatakan pandangan basyirah, pandangan yang Allah Ta'ala berikan. Satu Allah buka hijab, nampak. Subhanallah. Rupanya sana, hujung jauh sana, ketika berlakunya meletusnya peperangan orang muslimin dengan orang kafir, Sayyidina Umar dibukakan hijab, nampak. Dengar para sahabat yang dengar tu, aku dengar jelas suara Sayyidina Umar. Subhanallah. Tu. Rupanya hak pertama memang dia bunuh orang. Hak pertama yang bertanya tu memang dia dah bunuh orang, dan dia bertaubat. Bertaubat dengan taubatan nasuha. Dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Allah. Subhanallah. Maka orang ini beliau nak memberikan apa? Memberikan harapan kepadanya, kerana dia benar-benar telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata pepatah, setelah tahu buat dosa, maka bertaubatlah. Tahu buat dosa, taubatlah. Kalau dosa dengan Allah, minta ampun pada Allah. Dosa dengan manusia, kena minta ampun dengan manusia. Tu. Ini keimanan kita ni, kita kena faham. Ini tujuan kita belajar kitab ni. Menguatkan iman kita. Tahu bukan saja tahu dalil akli dia. Memahami tapi kita faham. Tu. Allahumma salli ala sayyidina. Yang kedua pula, kenapa yang katakan jawapannya tidak tu? Tak. Sebab yang ni yang dikatakan firasat orang mukmin. Berhati-hatilah dengan firasat orang mukmin, kerana mereka memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dia ni belum lagi bunuh orang. Dia ni marah, sakit hati, bengang dengan sepupu dia. Rasa macam nak bunuh dan niat nak bunuh. Tapi belum bunuh lagi. Belum nak cederakan apa lagi. Bila dia tanya soalan macam tu, ni fatwa untuk dia. Untuk engkau, apa dia? Tak diampunkan. Maksud dia apa? Untuk mengelakkan dia daripada terus terjerumus dalam perbuatan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada dia di akhirat, boleh membawa dia terjerumus di dalam api neraka, yang mana baik kita elak. Setengah benda dia baik elak. Sebab itu pendekatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah baginda, ada kalanya baginda Nabi bertemu, berkata-kata, menasihati, muamalat dengan baik. Ada kalanya baginda Nabi tegur dengan perbuatan. Ada kalanya baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak buat tak tahu. Ada. Bukan kerana apa? Demi kerana nak memberikan pengajaran. Ingat tak kisah orang yang lari daripada 3 orang yang lari daripada perang Tabuk, para sahabat, yang mana baginda Nabi SAW yang memerintahkan akan tak ada siapa pun yang akan boleh bercakap dengan golongan ini, hinggalah
Hinggalah apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk mengampunkan dosa-dosa mereka. Baginda Nabi menyambut mereka dengan begitu gembira. Padahal sebelum ni kalau mereka dia pandang kepada Nabi, Nabi bukan tak berbalik. Nabi berpaling bukan kerana apa? Nak bagi mereka sabat untuk tetap dalam keadaan taubatan nasuha mereka. Tapi bila mereka pandang ke tempat lain, Nabi pandang. Sebab Nabi cinta sebenarnya pada para sahabatnya. Itu sifat baginda Nabi SAW. Ni kita kena faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita faham dengan sifat wujud Allah Subhanahu wa taala, tak syak lagi bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Itu sifat yang pertama di dalam sifat 20 yang kita pelajari. Dalilnya alam ini sendiri dengan isi-isinya merupakan dalil. Dan di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang membawa maksud, Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan sebab menurunkan air daripada langit, maka keluarlah dengan sebab air itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bahtera berlayar di laut dengan kehendaknya bagimu. Semua ini sebagai dalil naqli, dalil daripada Al-Quranul Karim menyatakan bahawasanya Allah sebut lagi, dan Allah Subhanahu wa taala wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibaini. Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan bagimu matahari dan juga bulan untuk terus beredar, dan dia telah memudahkan bagimu malam dan siang. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah taala sebutkan lagi, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagimu malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu lagi, dan dia telah memberikan apa yang kamu pohonkan. Apa yang kau pinta Allah taala beri. Sebab tu apa yang Allah pinta, apa yang kita pinta, Allah taala pasti akan perkenankan dengan dalilnya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Cuma tinggal lagi, pertama antaranya tiga perkara, tiga keadaan. Yang pertama Allah on the spot bagi. Yang kedua Allah tangguhkan di akhirat. Ataupun yang ketiga Allah gantikan yang lebih baik. Ataupun Allah tukar dengan keselamatan dari bala bencana, kemalangan, kecelakaan, apa saja, kesedihan, kemurungan dan sebagainya, Allah gantikan dengan kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalamun kafar. Allah beritahu lagi, sesungguhnya dan sekiranya kamu cuba hitung apa nikmat yang Allah berikan kepada kamu, nescaya tak terhitung olehmu. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Ini manusia. Cuba hitung. Dengan kita tahu kewujudan Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak terhitung oleh kita akan nikmat tersebut. Maka kalau kita kira pun tak terhitung, kita pun tak sanggup nak bersyukur. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat. Ada yang malaikat yang hidupnya yang mula sejak diciptakan hingganya hari kiamat nanti, kerja dia rukuk saja, ada yang sujud saja, ada yang qiyam saja, ada yang tasbih saja, ada yang buat kerja khusus daripada sejak diciptakan sampai hari kiamat. Tetapi apa yang mereka katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kami masih lagi belum sempurna dalam melakukan amal perintah bakti kami kepadamu ya Allah. Belum lagi sempurna. Jangan ingat kita apa yang kita buat selama ini masih dah sempurna. Sebab itu kita kena ada dua benda dalam kita nak berjalan menuju Allah Ta'ala, seperti mana yang disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, iaitu iaitu antara lain ada sifat al-khauf war raja, iaitu sifat takut pada Allah Ta'ala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selesai sifat wujud yang kita telah bahaskan kemarin dulu dan masuk pada pelajaran yang kelima, muka surat 10. Bismillah. Pelajaran yang kelima, berkata Tuan Guru kita Habib Abdillah bin Ahmad Al-Jufri pada muka surat 10, pelajaran kelima, huraian sifat qidam. Sifat wajib yang kedua bagi Allah ialah qidam.
ertinya sedia ada atau lama, bukan baharu. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baru dalam pengajian kita ataupun yang dah lama sekadar ulang kaji, ingin saya tekankan, ingin saya dengan sukacitanya memberitahu pengajian kita ni bersanad dan bersistem. Maknanya tuan-tuan, walaupun kitab tu kitab wakaf, tuan-tuan boleh tulis apa nota yang tuan-tuan nak tulis, tak ada masalah. Jangan conteng benda tak kesudahan, sudah buat yang baik-baik, tulis yang baik-baik. Jadi maksud kita bersistem itu akan kita huraikan satu persatu dengan maksud dia dan catatan dia secara bernombor. Kalau ni syarah dia nombor 1, sila tuliskan di tepi kitab. Supaya apa? Supaya bila kita belajar kitab ni ada manfaatnya, ada kesinambungan dia, ada orang boleh faham dengan catatan kita, bukan sekadar melihat saja. Bahkan sebenarnya kitab ni memberi faham walaupun apa, akan tetapi ya perlu ada syarahan juga. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sifat wajib yang kedua tadi, yang pertama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adalah wujud. Yang kedua adalah qidam, yang berartinya sedia ada. Tu dia qidam. Apa beza dia dengan qadim? Ni qidam dengan qadim. Dia beza dari segi nahwu. Tu. Jadi kalau kita tengok ya, maksud sedia ada juga boleh dimaksudkan dengan azali. Boleh buat catatan bahasa Melayu kita. Tu. Jadi nak bagi faham qidam ni macam mana, qadim ni macam mana, apa beza dia? Kalau seseorang tu bersifat dengan sifat kerja, Zaid sedang bekerja. Zaid sedang bekerja. Kerja tu apa? Fi'il, perbuatan. Zaid seorang pekerja. Pekerja tu apa? Fa'il, si pembuat. Tu ni qidam dengan qadim. Boleh faham ya? Qidam tu tadi kita sebut. Jadi sifat al-qidam ini artinya sedia ada, lama ataupun bukan baharu. Boleh buat catatan di dalam kitab kita, juga disebut sebagai azali. Dalam bahasa Melayu kita. Apa dia? Catatan tambahan, iaitu menafikan permulaan wujud Tuhan. Kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu yang ada, yang demikian tidak dapat tidak keadaannya lebih dulu daripada tiap-tiap sesuatu. Kerana tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu, nescaya boleh ada sesuatu lebih dahulu daripada yang mengadakan. Maksud dia apa? Menafikan apa? Permulaan wujud. Dia ada start, ada beginning tu, ada beginning. Tak, menafikan beginning tu. Sebab itu disebutkan, disusun Allah wujud qidam. Allah sedia ada. Tak boleh kita fikir there's a beginning. Mustahil bagi Allah Ta'ala ada beginning, ataupun disebut baharu, hulus. Tu. Yang seterusnya pada perkataan tu, kalau qidam yang tadi kita sebut qadim. Qadim tu tadi yang kita sebut tadi, iaitu fa'il itu. Sama makna juga. Ya. Jadi orang yang disebutkan sebagai qadim ini, ya, sifat kalau dari segi bahasa lain pula perbahasan dia, tapi dari segi istilah. Sebab itu terbahagi kepada 4 bagi yang nak mencatat. Saya bagi tahu, bagi yang nak mencatat boleh buat catatan. Qadim itu terbahagi kepada 4. Yang pertama qadim sifati, bagi yang nak mencatat boleh catatkan, ataupun nak menaib silakan. Yang kedua qadim zati. Yang ketiga qadim idhafi. Yang keempat qadim zamani. Tu dinisbahkan kepada 4 bahagian. Tadi saya dah sebut perbezaan qidam dengan qadim. Tu. Jadi yang pertama qadim sifati, apa maksud dia? Tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Tu tak ada permulaan. Macam mana tak ada tak boleh kita fikir, sebab itu Allah Ta'ala. Nampak tak? Di situ kesempurnaan, kehaibatan, keagungan Allah Ta'ala, kesucian Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kemas kat dalam dada kita. Mana mungkin ada persamaan dengan makhluk? Mana mungkin ada permulaan? Jadi di sini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sebut qadim terbahagi kepada 4. Jadi kita sebut yang pertama qadim sifati,
tiada permulaan pada sifat Allah Ta'ala. Hak kedua, qadim zati. Apa maksud? Tu, tidak ada permulaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, qadim idhafi. Apa dia? Terdahulu sesuatu atas sesuatu, terdahulu sesuatu atas sesuatu, seperti terdahulu bapa atas nisbah kepada anak. Saya ulang sekali lagi bagi nak mencatat dobit sanad ilmu dia. Qadim idhafi, apa maksud dia? Iaitu terdahulu sesuatu atas sesuatu. Idhafi itu makna mendatang. Terdahulu sesuatu atas sesuatu, seperti terdahulu bapa atas nisbah kepada anak. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah, kalau macam bapa dengan anak, anak sebelum tu mesti ada bapa, bapa sebelum tu mesti ada bapa kepada bapa tu, sebelum ada bapa tu kepada bapa tu ada bapa kepada bapa kepada bapa tu. Nampak tak? Terus. Nampak? Mustahil ada, mustahil tak ada apa orang kata permulaannya. Tetapi itu tidak bagi Allah Ta'ala. Allah bersifat dengan sedia ada. Tu. Yang keempat, qadim zamani. Qadim zamani, apa maksud dia? Lalu masa atas sesuatu, berlalu masa atas sesuatu, berlalu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya setahun. Orang kata sanah qadim, tahun lalu, tahun lama, tahun dulu, cerita dulu, lama punya cerita. Tu. Jadi ini tidak tertaluk kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala buat catatan, merangkumkan dan memahami daripada keempat-empat ni, apa yang nak difahami, buat catatan, iaitu Allah Ta'ala qadim hakiki. Apa dia? Qadim hakiki. Apa tu? Iaitu sifat qadim zati dan sifat qadim sifati. Saya ulang, sifat qadim sifati dan sifat qadim zati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tadi idhafi dengan zaman ni, Allah tidak tergantung pada keadaan sebelumnya dan sebagainya, selepasnya. Allah juga tidak tertaluk pada masa, kerana Allah sendiri yang menciptakan masa. Tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu sifat sedia ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, syarah dia ialah tidak demikian gambarannya yang boleh kita samakan dengan sifat sedia yang ada pada makhluk. Tak boleh. Itu kita tengok di dalam kitab kita disebutkan, kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memang ada, tidak ada permulaan baginya. Tu. Ini yang susah diterima oleh mereka-mereka yang etis, mereka yang tidak mempercayai akan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mereka, benda ada mesti ada mula. Allah. Itu namanya makhluk. Itu kita kena jelas benda ni dengan jelas, sejelas-jelasnya. Nah, itu makhluk punya cerita. Adapun tentang Allah Ta'ala, Allah Maha Sempurna, tiada permulaan. Allah Maha Sedia ada. Kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada titik permulaan. Ni kena kemas di dalam dada kita. Ini bekal kita, bang. Ini bekal kita, bang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan disebutkan dalam syarah hadis ini, kalau sekiranya kita menyamakan keadaan sedia adanya yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat yang dengan ada pada makhluk, maka itu merupakan kesalahan yang besar. Sebab apa? Sebab ianya merupakan satu sifat yang mana menyamakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, dan itu boleh membawa kepada syirik hukumnya, wa iyadzu billah. Tu penting, tuan-tuan. Ini lagi penting daripada UPSR. Ini lagi penting daripada PMR, SPM, matrikulasi, degree master, PhD. Ini penting ni, kita kena faham satu persatu secara tafsili. Kita kena tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Sebab apa kata tak boleh samakan? Sebab sifat sedia ada yang ada pada makhluk itu, ya, apa perbezaannya? Ada permulaan. Ni dia. Di situ perbahasan dia. Di situ yang kita nak memahami dia. Iaitu sifat sedia ada yang ada pada makhluk itu ada permulaannya dan juga ada kesudahan dia. Dia ada dua. Dia ada permulaan dia dan dia ada kesudahan dia. Berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena jelas. Disebutkan kalau nak bagi kita faham dengan mudah. Misalnya contoh dikatakan, kalau satu nasi yang disediakan, nasi yang dimasak daripada beras yang disediakan oleh seorang isteri yang mungkin disediakan pada pukul 12.30 hari kata, ataupun pada pagi hari ataupun pada waktu malam disediakan, sedia ada. Balik-balik rumahnya ada nasi. Tu. Contoh sedia ni, ini bagi makhluk. Ni nak bagi kita faham. Bagi makhluk dia ada mula daripada pagi tadi, mula daripada tengah hari tadi, mula daripada malam semalam. Duk kita balik-balik je dia mah. Saya balik dari Singapura tadi tengok tu ada contoh masalah. Pagi-pagi duk ada. Tu duk ada permulaan dan ada pengakhiran. Bila dah makan-makan ngak habis. Sedia tak? Itu makhluk punya cerita. Allah Ta'ala bukan begitu. Sebab itu kita kena faham benda ni. Apabila kita memperkatakan, catatan bagi yang mencatat, apabila kita memperkatakan tentang sifat sedia ada, sifat al-qidam bagi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita menolak dan menafikan adanya permulaan dan adanya pengakhiran. Itu catatan dia. Itu nak bagi kita faham, membezakan. Boleh faham tak sikit-sikit? Boleh Pasal kita ni, kita faham benda ni cukup. Ji, ini yang kita nak bawa Ji. Yang kita semayang Allahu Akbar, ni bukan saja-saja semayang ni. Betul-betul iman yang kita faham. Masuk ke dalam jantung hati kita. Dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada benda ni hilang sifat sombong. Bila ada sifat ni, bila tahu akan sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sifat 20 ni kita tahu sifat kita sebagai hamba. Takkan kita nak menyamakan diri kita dengan seperti mana umpama pencipta. Ini bezanya. Ini tujuannya kita belajar tauhid. Azan dulu. Gedung bunyi gedung. Kita akan sambung lepas azan. Betul tak azan Belum lagi 4 minit. Tu beritahu saya. Belum lagi. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung kitab. Dalil akalnya ialah kalau Allah Ta'ala itu ada permulaannya, nescaya ada yang memulakan. Tengok balik kitab muka surat 10. Kalau ada permulaan, mesti ada yang memulakan. Sambung lagi kitab, sedang yang memulakannya itu akan perlu kepada yang memulakan. Begitulah seterusnya dengan tiada kesudahan. Tu. Kalau ada mula, dia mula. Ada yang mula, ada sebelum yang mula. Ada sebelum yang mula, ada lagi. Mustahil. Kan kita pernah bagi tahu dalam kuliah yang lepas bagaimana ada orang padri cuba nak mengakal Profesor Dr. Hamka. Dia nak cuba mengakal. Tahu mengakal? Maknanya dia nak tanya. Ni mengakal ni kadang-kadang ataupun nak mengetes ni kadang-kadang kerja iblis. Memang kerja iblis syaitan. Hasanul Basri, Sayyidut Tabi'in. Satu ketika dia kata, aku dalam hati dia terasa nak jumpalah dengan iblis. Tiba-tiba iblis datang. Tapi dia tak rupa dia sebut dalam kitab teruk. Bulu kening iblis tu sampai ke bawah jatuh. Bulu kening kita tak ada jatuh ke bawah. Bulu kening iblis tu ke bawah. Mana tua. Iblis. Lidah, muka tak nak cerita, tak tahulah. Ini iblis tapi dia menyamar jadi lelaki tua. Datang dia kata, "Engkau ni siapa?" "Akulah seperti mana yang kau nak jumpa." Allah izinkan Hasanul Basri jumpa dengan iblis.
Dia kata, wahai iblis, aku nak tanya kau satu soalan. Kenapa kau ketika mana diperintahkan oleh Allah Ta'ala tidak sujud kepada Nabi Adam? Apa iblis cakap? Apa pendapatmu wahai Hasan al-Basri kalau aku sujud selain daripada Allah? Dia nak corner balik. Dia nak corner balik. Faham tak? Maka terdetik macam ya tak ya juga, datang satu khatir, satu lintasan hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berikan ilham bahawa itu bohong. Dia bohong, sesungguhnya dia bohong. Bohonglah dia bohong. Itu kan arahan daripada Allah. Siapa yang suruh? Allah. Itu bukan sujud sembah, itu sujud hormat. Kena faham. Boleh faham? Nampak tak? Di situ. Dalam bahasa kasar ni, minta maaf kalau sebutkan, orang yang hebat macam Hasan al-Basri pun dia nak cong dia, minta maaf kalau sebut, boleh dia nak tipunya. Ini kan bulat kita. Ini bulat kita. Kita, umur kita macam mana pun masih budak hingusan lagi kalau kita masih berada di tahap bertatih baru nak berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun umur kita dah 100 tahun. Faham? Tapi kalau ada budak dah 10 tahun tapi dia dah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan kira tua muda, dia kira siapa yang dah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi Ustaz. 2 minit lagi. Sambung sikit lagi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi kita cerita Hasan al-Basri nak kena tipu dengan banyak. Bukan beliau saja, bahkan macam-macam. Ada yang nak cuba ditipu. Tapi dia tak berani satu saja dengan siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu musuh nombor 1 iblis. Bukan Nabi Adam alaihissalam. Musuh iblis itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menuruti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang akan dibenci oleh iblis, syaitan, jin dan sekutu-sekutunya yang terdiri daripada jin dan juga manusia. Ini yang akan dibenci oleh mereka. Memang rapat permusuhan itu. Rapat sekali permusuhan itu. Kenapa? Mereka yang menuruti perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wa batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Surah Al-Hadid ayat ketiga. Tu. Ni antara doa-doa yang dibaca oleh orang-orang kita, pejuang-pejuang kita, ketika mana nak menyiapkan senjata-senjata mereka. Pejuang-pejuang Melayu Nusantara kita nak menyiapkan senjata mereka. Antara yang mereka siapkan, senjata mereka yang mereka siapkan tu sebelum nak perang pada zaman dahulu menentang penjajah, mereka baca surah Al-Hadid pada senjata mereka. Kita sambung lepas azan, kita sambung. Biasanya kita beres 8.30 insya-Allah. Lepas azan kita sambung lagi. Bismillah.
Rabbi fili wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara azan dengan iqamah ini adalah doa yang mustajab, doa yang baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Nabi bersabda dalam sebuah hadis sahih, iaitu ya, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun. Tu. Fad'u, maka berdoalah. Doa antara azan dengan iqamah itu adalah mustajab, maka berdoalah. Doa yang baik-baik, tuan-tuan. Doa Allah bagi faham kita benda agama ni, tauhid. Lagi nak bagi faham, kita akan huraikan sedikit lagi, serba sedikit lagi. Mungkin ada yang baru datang, maka apa beza tadi qidam dengan qadim? Itu dari segi nahwu dia saja. Saya ulang sekali lagi. Kalau seseorang tu bersifat dengan sifat dia kuat bekerja ataupun dia kerja, maka dia dipanggil pekerja. Tu. Jadi kalau seorang tu bersifat dengan kuasa, maka dia dipanggil orang yang berkuasa. Betul? Jadi kerana Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, maka Allah Ta'ala dikatakan qadim. Boleh faham InsyaAllah jelas hari ini. Tu. Jadi qidam artinya sedia, maka qadim tu bermaksud sedia ada ataupun bersedia. Jadi sedianya Allah Ta'ala ni, qadim itu terbahagi kepada 4 tadi kita sebut: qadim sifat, qadim zati, qadim idafi, dan qadim zamani. Kita kena faham serba sedikit sebelum kita masuk kepada bab yang seterusnya, supaya kita tak tu. Sebab benda-benda ni adalah benda-benda yang kalau kita faham ni, kemas akidah kita. Tu. Jadi yang dibahagikan kepada 4 tadi, saya ulang sekali lagi untuk penjelasan yang lebih memahami, ialah yang kita kembali kepada qadim sifat tadi. Kembali kita kepada qadim sifat tadi, iaitu dikatakan ataupun diertikan sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada permulaan. Itu bagi yang nak buat catatan, sila catat tambahan kepada sanad yang kita nak berikan. Seperti tidak ada permulaan sifat wujudnya Allah Ta'ala, sifat sama', sifat basar, dan lain-lain sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada permulaannya, begitulah seterusnya segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada permulaannya. Ini yang kita kena fahami. Itu dalam qadim sifati. Qadim zati, ialah qadim zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan qadim, maka tentulah sifatnya juga qadim, kerana sifat berdiri pada zat. Orang kata macam mana dia kata sifat berdiri pada zat itu? Kadang orang tak faham. Sifat itu tidak boleh berdiri dengan sendirinya tanpa memerlukan zat. Benda ni dinamakan apa nama? Sifat yang ada pada rekorder ni ada sifat hitam, warnanya hitam. Sekarang ni kat mana kita ada nampak sifat hitam ni? Dia sifat yang melekat pada zat, betul? Sifat yang melekat pada zat apa? Rekorder ni. Bukan zat besi tu tuan. Zat besi, fosforus, apa nama, vitamin K apa benda, bukan. Maknanya benda yang kita nampak ni, kita boleh rasa dia. Nampak? Sifat dia apa? Warna hitam. Boleh kita keluarkan. Nah, ustaz, keluarkan sikit hitam saya nak tengok. Keluar ni hitam ni, tak nampak. Tapi ada tak? Ada tak Tuan Haji? Melekat dia pada zat recorder ni. Allahumma salli ala Sayyidina. Boleh faham? Sifat dengan zat tu, benda tu dia melekat. Jadi kedua-duanya dia adalah tiada permulaannya bagi siapa? Bagi Maha Suci Allah Subhanahu Ta'ala. Tu dia. Tu. Sebab tu kalau kita lihat pada recorder ke apa saja, kita boleh rasa, ni kita tahu ni recorder. Kalau ni buku, ni kitab, ni buku contoh. Kita lihat, ni sifat-sifat yang ada pada dia adalah sebuah recorder. Sifat-sifat yang ada pada ini adalah sebuah kitab. Kita tahu benda tu. Nampak tak? Jadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada permulaan pada sifat qadim, sifati wa zatih, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Jadi yang idafi tadi itu dari segi bahasa bermaksud tambahan, mendatang.
Yang di situ dimaksudkan kalau terdahulu sesuatu itu daripada sesuatu. Tu. Contoh terdahulu bapa kepada anak, namun bapa tu terlebih dahulu daripada anak, bapa tu tetap ada permulaannya. Itu yang kita bahaskan tadi. Sedangkan Allah Ta'ala tidak ada permulaan sama sekali. Itu yang kita kena faham. Qadim zamani apa maksud? Satu masa yang berlalu sekurang-kurangnya setahun yang dahulu. Contohnya di 1437 dah masuk Muharram, dah masuk Safar. Tahun lepas itu 1436 itu sanah qadim, itu tahun lama, tahun lalu tu at least 1 year, at least tahun. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat yang disebut sebagai peringatan ataupun sifat-sifat tersebut dalam keempat sifat qadim ini, sifat zati dan sifat qadim sifati dan qadim sifati ini kita tidak boleh sandarkan kepada selain daripada Allah. Saya ulang sekali lagi, untuk yang sifati dengan zati itu tak boleh kita sandarkan selain daripada Allah. Ianya hak milik mutlak Allah. Adapun yang lain tu jadi kedua-duanya dikenali sebagai apa? Qadim hakiki. Apa dia? Qadim hakiki. Jadi kita boleh buat macam satu peta minda lah tuan-tuan. Kita belajar ni kena ada smart sikit lah, betul tak? Ini sifat qidam. Ya, itu qidam yang dikatakan Allah yang bersifat dengan sifat qidam. Jadi Allah itu adalah qadim. Itu macam tu peta minda dia kita buat. Jadi terbahagi kepada 4. Qadim itu terbahagi kepada 4. Nampak tak kita buat macam tu? Apa tadi? Sifati, zati, kemudian idafi, kemudian apa tu? Apa anda? Tabarakallah, masya-Allah. Bagus. Zaman ni. Patut apa catatan dia? Macam tu. Jadi anak-anak kita esok, walaupun kita ni baru kita, tapi kita faham, kita boleh explain pasal catatan kita, pemahaman kita yang jelas, pengajian secara bersanad, kitab duk ada. Nampak tak? Jadi kita boleh explain. Bulan depan kita masuk sifat yang lain, kita boleh explain kepada anak-anak kita. Jangan kita ketinggalan tuan-tuan. Ini bukan patut sebulan sekali, tiap-tiap hari baru dia reti. Macam ni akidah kita. Dia faham, dia jelas. Baru kita semayang kita rasa bertuhan, betul-betul kita tahu. Baru kita tidak akan sombong kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tahu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi mana langit pun kita tahu di bawah langit Allah Ta'ala kita menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka mana mungkin kita nak menjadi manusia yang bersifat seolah-olah nak memakai sifat Allah Ta'ala, iaitu sifat sombong. Allah Ta'ala je yang boleh, selain daripada tu tak boleh. Allah Ta'ala seorang saja yang boleh memuji dirinya sendiri, lain tak boleh. Kerana alhamdulillah, segala puji tu kembali kepada Allah. Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, makhluk memuji akan Allah, makhluk memuji makhluk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita reti, baru kita jalan kaki, naik kereta, pergi mana saja, duduk rumah, jalan-jalan pergi mana, kita tahu ittaqullaha haitsu ma kunta. Nabi bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Sebab apa? Iman itu ada dalam diri dia. Mana dia pergi pun dia tahu bahawa Allah Ta'ala senantiasa mengawasi dia. Dia mengaji dan dia beramal dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak berani nak melakukan sesuatu yang bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita. Maksud ayat Al-Quran tadi, dialah Allah yang awal. Maksud awal, tiada permulaan. Yang akhir, yang maksud dia apa? Tiada kesudahan. Yang zahir, maknanya mengetahui segala yang nyata. Yang batin, yang ini mengetahui segala yang tersembunyi. Allah mengetahui setiap satu yang zahir, hak nampak, hak yang tersembunyi, hak yang orang tak tahu. Apa maksud tersembunyi? Tak nampak, orang tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikit lagi, dengan itu wajiblah bagi Allah, maknanya wajib bagi Allah, buat catatan, sifat wajib bagi Allah Taala. Dalam pengajian kita sifat 20 ini bersifat dengan qidam, iaitu sedia ada, dan mustahil atasnya kembali dhamir kepada Allah, yang bersifat huduth, artinya baharu, mustahil.
Kemas kita ni tuan-tuan, selamat kita. Goyang ni tuan-tuan, goyang kita. Bila Dajjal muncul nanti tuan-tuan, Dajjal dia akan kata dia Tuhan. Dia akan kata dia Tuhan. 3 tahun sebelum Dajjal turun, 1/3 hujan akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan pokok tumbuh-tumbuhan mati, haiwan pun mati, air pun kering. Kalau kita nak ukur tuan-tuan, kita jangan ukur kat tempat kita Damansara tuan-tuan. Ukur kat tempat yang paling banyak hujan. Saya diberitahu oleh sahabat saya di Bogor, Indonesia, tempat paling banyak hujan sekali di Indonesia. Dah 5 bulan tak hujan. Padahal Bogor itu, kalau saya ziarah di sana, tak pernah tak hujan tuan-tuan. Nak jemur kain tu tak kering tuan-tuan dan puan. 1/3 hujan akan ditahan oleh Allah Ta'ala. Tahun kedua sebelum turunnya Dajjal, Allah akan tahan 2/3 hujan. Maknanya tak tahulah kita nak ceramah ada air ke tak ada, kita tak tahu. 2/3 hujan tu, bayanglah. Betul tak? 2/3 tak turun. Masya Allah. Tahun ketiga sebelum menjelangnya diterzahirnya Dajjal, 3/3, maknanya seluruh hujan tak akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Pada ketika itu susah. Belajarlah hidup susah daripada sekarang, sebelum nanti waktu susah menjelang tiba. Makanan kita zikrullah, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita praktis lepas sembahyang tu berzikir. Paling tidak, paling malas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Doa sikit. Kalaulah paling tak larat sekali, doa mesti kena ada doa, zikir kena mesti ada zikir. Kalau kita tak zikir sekarang, bila lagi? Zikir terbahagi pada 3, kita dah bagi tahu. Zikir lisan sahaja, zikir hati sahaja, dan zikir lisan dan hati. Itu yang terbaik sekali tuan-tuan. Dan zikir ni pahala dia besar. Kerana nanti di akhirat kelak, nanti dia tengok besarnya pahala tu. Pasal apa besar pahala? Pasal dia sangkut kepada siapa? Cuba orang fikir, kenapa pahala zikir tu besar? Itu Haji, kenapa besar sangat pahala zikir tu? Pasal apa? Dia sangkut ke Allah. Maksud sangkut pada Allah Ta'ala tu maksud zikrullah. Dia ingat ke Allah Ta'ala. Orang dia ingat ke Allah Ta'ala ni orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Macam mana dia nak dekat dengan Allah Ta'ala kalau dia mengaji tauhid pun dia tak mengaji? Sebab tu kalau orang faham tauhid, dia tak akan kata kalau orang tu dah murtad, dia jadi kafir, cukup sekadar dia mengucap saja, lepas tu dia jadi Islam balik. Tak. Bukan begitu kaedah dia. Kaedah dia kena tahu, dia kena mempelajari tauhid, baru dia tidak mensyirikkan Allah, menduakan Allah, lebih kurang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyamakan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Tu saya harap bukan saja muslimin saja yang faham, pihak muslimat pun kena faham benda ni. Ini bab tauhid. Kalau kita main-main, borak-borak, sembang-sembang, kita takkan dapat benda yang kita nak dapat. Sampai bila-bila kita tak faham. Kalau sini kita kuliah, sana kita kuliah, dua-dua kuliah tak jadi, ada 2 tok guru tak jadi. Ni kita kena faham. Mengaji molek kena faham. Pasal ni benda-benda penting. Kalau kita tak tahu benda ni, kenapa kita tegaskan benda ni? Ustaz ni suara tinggi, keras, suara volume high, suara benda penting. Kita kalau cakap benda penting, dia buat tak tahu je. Betul tak? Benda penting, tak penting, ni penting, penting sangat, ni penting. Buat tak tahu je. Tapi ni penting. Ni penting baru dia buat tahu. Penting. Nampak tak? Ni kita jangan komplain benda yang tak sepatutnya. Kita kena faham ada benda yang lebih utama, iaitu memahami agama kita. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan, Allah akan bagi dia faham ilmu agama. Betul ke tak Tuan Haji? Ke salah saya cakap? Nabi tak cakap benda sia-sia tau. Nabi cakap benda yang betul tau. Pasti betul punya, daripada wahyu. Jadi kita tilik nilai pada diri kita. Aku dah faham agama aku ke belum? Tauhid, fiqh dan tasawuf aku dah selesaikan belum? Sebelum nak kejar tafsir, hadis, usul hadis dan sebagainya, benda ni 3 belum sempurna lagi. Payahlah tuan-tuan. Ni kita kena faham. Ini ilmu yang paling tinggi kedudukannya. Pastikan kita memahaminya. Kitab ini, Masya Allah, Tabarakallah, dipermudahkan dengan perbahasan
Tauhid sifat 20, ilahiyat, nubuwat, sam'iyat, dengan dalil Al-Quran dan juga dalil akalnya mudah sekali. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi setiap Rabu minggu ketiga setiap bulan di Masjid Al-Mujahidin, ya, membahaskan kitab pelajaran tauhid Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Saya mohon maaf dan salah dan silap kepada tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu. Bukan niat apa? Niat untuk kita beri kesedaran pada agama, tidak lain dan tidak bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak sedar benda ni, buat sambil lewa saja, bahkan kita rugi serugi-ruginya. Tolong letak di satu tempat supaya tidak menggagau. Kita cari kitab setiap bulan, kita cari kitab kat mana kitab. Letak satu tempat, susun satu tempat. Nanti tolong bahagi-bahagikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapa-bapa, semuanya faham tauhid dengan sepaham-pahamnya dan boleh beramal dengannya dan mempunyai iman yang kukuh dan iman yang mantap dan jitu, dan akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.